kalau universiti awam memang kena ada mat. Kalau macam Uni KL, hai, Assalamualaikum. So, kali ni Auna nak share pasal tips dan apa benda yang perlu dibuat sebelum apply degree ataupun apa-apa persediaan sebelum sambung belajar lah. Sini Auna dah letakkan dalam notes Auna pasal apa yang kena ada lah sebelum sambung degree. Basically dokumen, benda-benda lain lah, yang benda-benda yang keperluan untuk korang persediaan awal, prepare lah sebelum korang apply. Dan dalam proses untuk korang dapatkan, macam korang daftar tu, apa yang korang kena buat semua kan. So Auna akan ceritakan secara ringkas lah, Auna share sebab Auna terfikir untuk share benda ni sebab Auna sama belajar. And then ada je classmate Auna yang waktu diploma dulu, ada kawan-kawan yang time diploma dulu tanya dekat Auna macam mana Auna apply, apa yang Auna kena sediakan, berapa duit yang kena keluarkan. So kat sini Auna terfikir untuk share dengan semua orang kat luar sana. Mana tahu ada yang lepas nak sambung belajar kan, tak tahu macam mana, dah memang tak ada, apa orang kata, tak tahulah apa benda yang perlu disediakan. Sebab yalah, benda sambung degree ni benda yang serius, bukan main-main. So dokumen kena ada apa semua kan. Dia melibatkan wang, dia melibatkan information diri kita. So benda tu penting lah. Okay, so kat sini Auna akan sharekan, bukan dia tips sikit lah, ada tips sikit, and then apa keperluan yang perlu ada lah. So basically dokumen lah banyak. So tips untuk sambung degree adalah pasal financial, kewangan korang. So bila sambung, tak kisahlah sambung belajar kat mana pun, bila pasal sambung belajar ni korang perlukan duit. Macam Auna diploma dulu, tak banyak lah sangat keluar duit, banyak lah juga, tapi rasanya macam degree ni lagi banyak. Sebab waktu Auna belajar kat college vocational, dia punya yuran apa semua tu tak terlampau mahal. Sebab dia macam basically mau kepada sekolah. Sebab Auna start masa form 4 kan. So Auna tak ada pengalaman untuk diploma yang macam dekat universiti. So kat sini Auna sharekan macam mana Auna kat degree lah. So bagi financial ni sebenarnya Auna sarankan korang standby dalam 2,000. Kenapa 2,000? Sebab Auna punya yuran pendaftaran, Auna masuk Uni KL, Auna yuran pendaftaran, yuran pendaftaran, lepas tu duit bas, sebab Auna sekali dengan duit hostel, 3 lah. So benda ni kena bayar waktu hari pendaftaran. Sebelum pendaftaran dah kena bayar dah. So sebenarnya kalau ikutkan bas ni dengan rumah ni asing lah. Tapi sebab Auna kalau Unical Business School, diorang punya hostel, dia bukan macam hostel biasa. Dia sebab dia buat dekat apartment. I'm tak sure lah apartment ataupun sebenarnya kondo tau. So dalam satu rumah tu dia akan renovate untuk jadi rumah student lah. So kita sewa. So basically 200, Auna punya rumah tu 270 sebulan. So dalam rumah Auna tu muat 10 orang. So siapa-siapa yang nak tengok house tour ataupun nak membayangkan macam mana rumah ataupun hostel Unique Business School, so korang boleh tengok dekat
previous Auna punya video, Auna akan letakkan link, sama ada atas ni ataupun atas ni, atas show link tu akan keluar ke mana. So nanti korang tekan je kat situ, korang tengok. Okay, then lepas daripada rumah tu, bas tu sebab rumah dengan ke kampus jauh, and ialah first year student kan, lagipun first semester, so nak bawa kereta ke motor susah kan. Lagipun Auna start masuk sebab baru bulan 9, COVID kan, PKP. So sebenarnya syarat untuk Auna, first semester student kena ada attend satu kelas, physical class. Tapi sekarang ni lepas dah sebelum ni PKPB, so dah cancel, semua jadi online lah. So bas kat situ sebenarnya dah tak guna dah lah sebenarnya. Tapi bas kena bayar, bas ni kena bayar untuk satu semester tau. So tak nak korang kena bayar lah. So korang kena prepare duit ni bas dalam 400 lebih rasanya, tak ingat. So rumah 270, iuran pendaftaran tak ingat berapa, tapi total semua ni 1,200 something, memang nak dekat 1,300. So 1,300 kena ada lah. Tapi kenapa orang cakap 2,000? Sebabnya contoh lah kan, duit korang kena prepare sekali. Kalau korang bayangkan, kalau korang duduk untuk first semester dekat rumah tu, korang mesti kena ada duit makan, korang kena ada duit transportation in case kan, ataupun korang nak pergi mana, apa-apa duit. Lepas tu contohlah korang jauh daripada Sabah Sarawak kan, mesti korang nak naik flight kan hari pendaftaran. So korang kena prepare duit tu, sebab korang nak flight, korang nak pergi ke universiti korang. So dah kena duit berapa ratus tak sure kan, berapa ringgit tak sure. So korang kena prepare lah 2,000 tu sekurang-kurangnya, seelok-eloknya lah. So financial ni sangat penting sebelum korang sambung degree. So kat sini bila Auna sama belajar, and then ada kawan-kawan Auna yang tanya kat Auna, so Auna faham lah kenapa diorang kerja dulu dan baru nak sambung study, sebab diorang simpan duit tu, diorang prepare untuk sebelum sambung belajar. Auna sangat faham, Auna rasa macam sangat respect sebab diorang simpan duit dulu, diorang kerja simpan duit dulu. Apa pun setiap orang punya kisah dia berbeza, so cara dia berbeza. Mungkin ada orang dia lambat sambung study 2, 5, 6 tahun lepas baru sambung study, sebab memang ada. Auna baru macam bila dah masuk degree ni baru Auna faham, sebab ada je orang yang dah 25, 26 baru sambung degree, sekali orientasi join dengan kita orang semua. Padahal kita orang ni macam umur 19, 20, 21 paling, tu pun rasa 21 tu pun dah tua, sebab passion Auna mostly daripada diploma, foundation, matric, semua macam umur-umur, yelah budak-budak 2 tahun 2000 lah kan. So tapi bila ada tahun 1999 dan ke bawah, so macam lain sikit, sebab lah best tu kira macam lah, memang time-time ni umur ni untuk budak yang 2000 yang study kan. Tips yang kedua adalah mental korang. Anda tak tahulah, sebab Auna punya diploma dengan degree sangat berbeza, jauh berbeza. Memang orang memang macam cakap degree ni susah, tapi Auna tak sangka sesusah itu. Macam tak terbayang tau. Tapi bila dah rasa sekarang ni, rasa macam okay. Tapi apa pun korang kena, mental korang kena kuat lah. Tu je. Yang ketiga, rasanya macam, kalau macam Auna dah hampir start bulan 12 tahun lepas sampailah bulan
8 ke 9 sebelum daftar kan. Dah lama gila tak belajar. Memang Auna tak sentuh apa-apa. Auna memang waktu tu macam yelah, lagi pun kan COVID, PKP semua kan. So apa yang kita buat? Kita tidur, tengok TV, paling rajin masak semua kan. So tengok drama, K-drama, like YouTube macam tu lah kan. Macam tak ada live. Macam saya sangat bahagia. Macam tak prepare apa-apa. At least actually macam bagus lah kalau korang boleh study balik ke kan. Kalau memang bagus lah kalau korang buat macam tu. So korang tak ada terblur-blur, macam tak tahu apa-apa kan. Macam mana nak apa ni, sambung, macam mana nak apply UniKL. Kalau macam Auna lah, macam mana nak dan ada orang macam mana nak apply UPU, macam mana nak apply universiti swasta ke apa-apa, macam mana nak apply UniKL macam Auna. So Auna pun nak apply UPU sebelum Auna masuk UniKL, sebelum Auna apply UniKL. So basically UPU korang kena ada beli nombor PIN UPU daripada BSN. Macam Auna ada akaun online akaun BSN, so Auna beli online je lah. Tapi kalau tak ada, korang kena pergilah dekat bank BSN dan beli PIN UPU tu. Tunggulah tarikh waktu UPU tu dibuka. Dan sekarang ni setahu Auna tengah buka untuk kemasukan terus mohon daripada website universiti awam tu macam UiTM. So kat situ pun korang kena beli PIN UPU, bukan PIN UPU tapi dia number PIN juga daripada BSN, sebab kawan Auna ada mohon. So korang kena cuba bacalah apa yang dia syarat-syarat dia nak kan. Korang kena rajin-rajin lah tengok dekat website apa semua, announcement mana. Sekarang ni senang je, sebab sekarang ni ada UPU punya ni ada kat website ada, dekat Instagram ada, Twitter ada. So korang boleh check kat situ sama ada tarikh buka untuk daftar, tarikh daftar melalui ke website universiti tu. So korang kena lihat kat situ lah. So nombor 2 adalah macam mana apply UniKL contohnya. Dan macam Auna lah, ada kawan Auna tanya macam mana nak apply kan. So basically buka aja website universiti tu. Dan kalau macam UniKL senang je, dia ada tempat tekan apply now. Bila tekan apply now tu, korang nanti masukkanlah information korang, masukkanlah apa yang diminta. So bila kita apply ni, universiti akan minta dokumen. So dokumen ni Auna senang bagi tahu semua terus, senang daripada untuk korang masa mula dia minta, masa korang dah nak hari pendaftaran, dan senang dengan korang punya loan lah, senang gabung lah. Tapi sebenarnya banyaknya benda yang sama je. So first thing first, sambung degree korang kena ada MUET. Tapi actually bukan, kalau universiti awam memang kena ada MUET. Kalau macam UniKL untuk Auna business school, UniKL business school, untuk subjek accounting je, Auna ambil accounting, so wajib kena ada MUET. Kalau subjek kos-kos lain yang bisnes lain tak payah, dikecualikan untuk ambil MUET lah, tak payah ada MUET pun tak apa. So korang kena target lah dapatkan band yang elok untuk MUET tu, sebab setiap kos dia ada target minimum dia punya band lah. Macam accounting tak sure, band 2 kot selalu biasanya band 2 ikut lah. Kalau kos tu macam hardcore sangat, mungkin lah ada band 3, band 4 kan, ikut universiti juga. So second thing, korang kena get ready dengan result korang lah, result diploma ke, tak kisah apa-apa. Macam Auna, result diploma daripada awal SEM hingga last SEM sekali kena ada.
And then kalau untuk budak student college vocational yang nak sama belajar degree, korang kena simpan korang punya transkrip sijil vocational Malaysia. Sama juga macam student yang lain yang ambil SPM dulu, korang kena ada sijil SPM korang. And then korang kena ada result penuh untuk diploma dan lain-lain lah. Lepas tu korang kena ada transkrip sijil vocational Malaysia untuk subjek sejarah dengan subjek bahasa Melayu. Tapi rasanya batch lepas Auna ada sijil vocational, sijil SVM baru kot. Tak ingat subjek apa, BI ke Math tak ingat lah. Tapi korang kena get ready benda tu lah. And then sijil tamat pengajian. Ini in case macam case Auna, memang mostly yang masuk degree sama dengan Auna semualah, memang tak ada sijil diploma lagi. Tak ada, sebab selalunya orang akan dapat time convo sijil tu tau. Sijil tu akan bagi tahu korang dah tamat dan pointer korang berapa kan. Tak sure sijil tamat tak ada pointer ke, tak tahulah. Tapi memang disahkan tamat lah, korang dah tamat pengajian kan. Tapi sebelum ada sijil tu, sekarang ni Auna still tak ada lagi. So korang kena bagi sijil tamat pengajian, which is korang kena minta dekat pejabat korang punya college ke universiti lah. Tanyalah macam mana kan dekat pejabat tu. So macam Auna dapat sijil tamat pengajian, so Auna bagi yang tu lah dulu. Memang pihak universiti pun akan cakap kalau tak ada sijil diploma tu, bagi sijil tamat pengajian tu korang kena minta lah. And then lepas tu basically korang kena ada macam dokumen peribadi korang, which is surat beranak, IC, salinan IC kan. So untuk parents pun korang kena ada juga. Korang kena get ready untuk parents punya surat beranak, IC sama. And then lepas tu slip gaji kena ada, sebab ada nak tahu gaji kan. Slip gaji borang BE, LHDN, which is yang tu kalau korang punya parents kerja swasta, so adalah parents korang declare dengan LHDN pasal gaji. So adalah borang penyata, borang BE tu. Kalau untuk orang-orang yang tak ada, macam kerja, bukan kerja swasta ke apa kan, selain daripada tu yang memang tak ada, korang kena ada surat penyata, surat akuan gaji, surat pengakuan mana. Benda tu kena chop dengan orang ada jawatan lah. Tak silap Auna apa grade orang panggil, tak ingat. Tapi macam penghulu, jawatan-jawatan tinggi, boleh lah. Kalau macam guru besar tu tak sure, rasanya tak kot. Ikut apa jawatan, ikut grade jawatannya. Mesti orang yang kerja kerajaan lah, bukan orang swasta yang sahkan. Kalau korang tak salah seorang parents, korang kena gantikan IC dengan sijil surat beranak dengan IC tu dengan korang punya parents korang punya sijil kematian. So macam Auna bagi sijil kematian untuk belamak. Ayah memang ada lagi, so adalah surat beranak dengan IC tu. Okay, slip gaji pun kena bagi. So korang daripada dokumen tu pula, korang kena get ready dengan kalau universiti tu minta, kalau macam UPU ada minta waktu masuk UNICAD pun sama juga, dia minta surat MQA, surat pengakuan yang universiti korang ataupun kos korang tu ditaraf oleh disahkan dan ditarafkan di okey. Sebab macam college vocational ni dia ada isu sikit, so korang kena ada MQA punya tu lah surat. So selain daripada dokumen tu pula, penting bila korang daftar, korang kena ada gambar.
So siapa yang tak ada gambar pasport tu kena letak gambar pasport. Yang tu pun perlukan duit juga. Memang bahamu belajar memang memerlukan banyak duit ya. Sangat banyak duit yang korang kena gunakan. Jadi hargailah ibu bapa anda dan hargailah apa aku cakap ni. Tapi apa pun dia rela dengan duit. Memang banyaklah duit kena keluar. So itulah pengumadannya ya. Bila belajar lagi tinggi, lagi banyak duit kena keluarkan. And then kalau untuk student diploma yang nak credit transfer, korang kena get ready dengan course outline korang lah time diploma dulu. Course outline ni semua subjek daripada SEM 1 sampai habis. Tapi untuk course vocational macam dekat UniKL, untuk account lah, accounting tak ada credit transfer. So 4 tahun lah patutnya, boleh tu kurang dari 3 tahun tapi 4 tahun. Tapi tak apa, kita belajar balik, kita improve kita punya pointer dan pengetahuan kita. So saya okey saja. Kalau ada dapat credit transfer tu kira benefit sikit lah setahun awal. Okey lah kan, jimat duit sikit kan. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Okay, that's all for me. Sorry sangat, tahu video ni akan yang menjadi video yang bosan, tapi ini adalah benda yang penting dan Ana harap sesiapa yang memerlukan siapa yang memerlukan ilmu ni, sesiapa yang perlukan info ni dapat sedikit sebanyak ilmu lah, sedikit sebanyak pengetahuan supaya korang boleh prepare sebelum korang sambung degree. Okay, that's all from me. Thank you so much. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment and subscribe kalau ada apa-apa masalah, dan kalau ada suggestion untuk next video boleh komen kat bawah. Okay, jangan lupa subscribe. Bye.